Okey, bila orang kawan-kawan tanya pendapat saya, kan, patut ke tentang Roblox ni, patut ke diadakan ke, patut ke macam mana tu kan, sebab diorang nak melancong ni, diorang nak support Langkawi, menjana ekonomi, homestay, hotel, makan, warung, restoran dan sebagainya, tapi mereka dihujani pula, dibebani dengan saman yang mengejut ni. Okey. Jadi pada pendapat saya sebenarnya tak patut Roblox ni dibuat di pintu masuk Langkawi. Tak patut dibuat Roblox ni di pintu masuk Langkawi. Depan kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria diucapkan kepada anda semua. 2 Januari 2022. 2022. Selamat tahun baru diucapkan kepada anda semua, follower saya. Cik, ada follower ke? Nampak kat situ. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe dan komen kepada channel saya ni. Okey. Nampak kat situ. Okey. Saya yakin ramai yang bercuti hari ini, ramai yang mengambil kesempatan jalan-jalan bersama keluarga, yang ada kelab-kelab motor, kelab-kelab kereta, mengambil kesempatan untuk berkonvoi dan sebagainya. Marshal ada Marshal. Okey, nampak kat situ. Jadi yang viral ni sekarang ni, sambutan tahun baru pada tahun ini nampaknya kurang pesta, kurang hiburan, bunga api pun kurang, polis pun ada keluar statement kalau siapa-siapa yang ada bukti rakaman ke bukti-bukti adanya aktiviti betul tak tahu lah ni, bakar mercun atau bunga api, boleh laporkan pada polis kerana ianya seolah-olah tidak menghormati mangsa banjir. Kita masih lagi dalam keadaan berjaga-jaga, walaupun kita boleh rentas negeri, lengkap vaksin, tapi kita masih lagi kerisauan. Tapi dalam sesama kita mendapat ujian yang berat di beberapa buah negeri dan kawasan daerah dan sebagainya, musibah ataupun ujian daripada Allah, iaitu banjir yang kita tidak sangka-sangka. Okey, jadi kat sini saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat tahun baru dan mengambil kesempatan mengucapkan, orang kata, bersabarlah kepada mangsa banjir yang terkesan. Okey. Kemudian yang agak viral iaitu tentang sambutan tahun baru di Langkawi, yang mana dihadiri oleh geng-geng RZ. Geng-geng RZ ramai lah. Saya tengok motor juga 125Z pun ada dan motor-motor lain. Tapi dalam viral tu motor RZ yang antara yang paling banyak. Yang mana bila buka saja pintu feri tu, Roblox sudah menanti, abang-abang polis sudah menanti. Yang pastinya saman yang popular adalah exhaust bising, nombor plate kecil fancy, nombor mendaftaran kecil, dan exhaust bising. Satu lagi apa? Nombor side mirror tak ada. Side mirror ni murah. Saya rasa sepasang pun paling tinggi 30 ke 40 ringgit, 10 ringgit boleh dapat satu macam tu lah. Tapi disebabkan benda yang murah ni, adik-adik kena saman. Ramai adik kan. Adik-adik kena sama. Dia sama macam air lah. Air ni murah, tapi kalau kita tak jaga air pada radiator kereta dan kita tak perasan overheat, maka dia jadi mahal. Mahal cost repair dia. Tu mahal cost repair. Yang adik-adik ni side mirror murah, tapi mahal cost saman dia. Okey, bila orang kawan-kawan tanya pendapat saya, kan, patut ke tentang Roblox ni, patut ke diadakan ke, patut ke macam mana tu kan, sebab diorang nak melancong ni, diorang nak support Langkawi, menjana ekonomi, homestay, hotel, makan, warung, restoran dan sebagainya, tapi mereka dihujani pula, dibebani dengan saman yang mengejut ni. Okey. Jadi pada pendapat saya sebenarnya tak patut Roblox ni dibuat di pintu masuk Langkawi. Tak patut dibuat Roblox ni di pintu masuk Langkawi pada awal tahun, ambang tahun baru saja. Kena buat selalu. Nampak kat situ, marah ke? Okey, kena buat selalu. Okey, supaya ia menjadi satu pengajaran. Okey, dia Roblox tu dia sebenarnya untuk kebaikan. Side mirror tu untuk pandang belakang, exhaust bising tu mengganggu. Nombor plate fancy ni, kalaulah berlaku apa-apa,
susah kita nak buat siasatan. Kita pula polis, okey, susah nak buat siasatan kalau nombor tu fancy. Jadi benda ni simple saja. Apa kata tahun 2022 ni, adik-adik semua, kita buat satu trend baru, iaitu pasang side mirror beramai-ramai. Majikan, ibu bapa, kawan, ketua kampung, ketua penduduk, adun, wakil rakyat, apa semua bekerjasama mengadakan kempen keselamatan. Okey, kalau sebelum ni ada orang kata bagi bantuan dalam bentuk bantuan mangsa banjir, water jet lah, apa semua, beras, apa semua, kita lepas ni buat kempen bantuan side mirror. Jadi nampak ke situ. Okey. Mungkin idea saya ni mungkin kena kecam. Manakala yang majikan-majikan kilang dan sebagainya, mana-mana pekerja yang nak masuk, pastikan motor diorang ada side mirror. Belikan side mirror, potong gaji. Idea kena kecam ni. Exhaust bising jangan bagi masuk kilang. Sebagaimana majikan sekarang ni, bukan main lagi. Kalau tak 2 vaksin tak boleh datang kerja atau kena buang kerja. So buat something yang baru. Okey, sesuatu yang baru. Nak masuk kerja, motor ada side mirror. Nampak kat situ. Motor ada side mirror. Exhaust jangan bising. Okey, cerita pasal exhaust bising ni, saya sebagai salah seorang yang pernah memiliki motosikal berkuasa rendah masa bujang dulu, tahun 90-an, awal 90-an, iaitu Kawasaki ZSR 150cc 2 lejang, Super Keep. Enjin dia Super Keep. Dia ada Keep dengan Super Keep. Geng-geng Double R 150 ni mesti jangan lupa share video ni. Saya pernah pakai motor tu. Paling kuat pun saya bikin, saya tukar exhaust. Tapi exhaust saya tak bising sangat. Saya pastikan fiber dia padat. Sebab takut nak balik di Taman Seri Muda. Tu yang banjir baru-baru ni, masa bujang dulu saya duduk Taman Seri Muda. Takut balik malam tu dia mengganggu jiran-jiran. Dia bising jugalah, tapi dia boleh kontrol bila bawa slow kan. Dia satu lagi, kalau motor 4 lejang, contohnya macam Waisuku, Legenda apa semua, kalau exhaust bising, dia bunyi dia agak seketul-seketul. Okey. Berbanding dengan faktor usia, rezeki saya sekarang ni, saya dapatlah meminjam, minjam tau, pinjam, okey. Dunia ni hanya pinjaman sementara, tuan-tuan dan puan-puan, okey. Jadi saya dapat merasa meminjam motor berkuasa tinggi, yang mana 4 piston. Ada orang sebut 4 dapur, ada sebut 4 blok, yang mana kalau bunyi dia kuat pun dia masih lagi sedap, lunak. Kalau kita tanya orang kampung, otai-otai ke, tanya pakcik-pakcik, macam-macam atuk-atuk apa semua, dia dapat bezakan mana yang sisi besar ni, yang 4 lejang, yang 4 piston ni, kuat macam mana pun dia masih lagi boleh terima. Okey, dan saya yakin abang-abang motor besar ni, macam GTR yang Marshall viral apa semua, GTR, dia tukar exhaust pun bunyi ni masih lagi orang kata sedap didengar. Okey, walaupun kita pernah dihangatkan dahulu masa sebelum PKP 3.0, operasi besar-besaran terhadap bunyi bising exhaust ni, tak kira lah Kapchai ke, Big Bike ke, kan, Harley Davidson ke. Harley Davidson pun bunyi dia kuat, tapi dia engine B. Jadi kalau kata motor-motor sisi kecil ni, dia agak mengganggu sikit lah. Tapi pada saya tak boleh nak kecam. Okay, mungkin juga masa sebelum ferry tu sampai Langkawi tu, mungkin ada adik-adik rem ke, kita risau kat situ. So mungkin ada dalam tu, mungkin ada yang menyamar ke, kita tak tahu kan. Dia bagi maklumat, ni budak-budak RZ ni ramai ni, adik-adik RZ ni. So Roblox pun menanti. Roblox sekejap je kan, tak lama dia datang tu, zap, letak kon, letak apa semua, letak kereta MPV, dah tak boleh nak lari ke mana dah. Tapi yang saya respect ni, adik-adik RZ ni, iaitu dia menghormati undang-undang. Tu ramai tu. Ramai tu kalau buat rusuhan, melarikan diri ke, langgar Roblox tu apa semua, lagilah kecoh. Tapi mereka menghormati. Bayar je lah adik, saman tu adik, kan. Okey, itu ujian kecil dek, kan. Adik-adik kena saman. Saya pun tak tahu berapa, mungkin 200-300 ke macam tu, minta maaf saya tak tahu. Okey, berbanding beribu-ribu ringgit yang kerugian yang dialami oleh mangsa banjir. Mangsa banjir sedang lagi menderita. Sekarang ni duduk rumah, sofa habis, TV habis, apa semua, tapi adik-adik cuma kena berapa ratus saja untuk saman. Jadi setiap orang ni diuji. Okey, setiap orang ni diuji, kan. Sampai ke tahap mana? Sampai ke tahap Allah tidak akan menguji seorang itu sampai ke tahap ni, sampai ke tahap yang dia tidak boleh tahan. Macam itulah, saya ada dia punya ayat tu kan. Ustaz boleh bantu saya di ruang komen sebab saya bukan ulama, bukan ustaz. Okay, ada juga komen kalau kata macam, ada juga yang kata kenapa tak dibuat serbuan, rampasan, halangan dan sebagainya terhadap barang import, exhaust bising apa semua dan sebagainya. Pada saya benda ni bukan senang nak kawal pun. Okey, undang-undang Islam, undang-undang agama pun kita tak boleh nak kontrol, nak kawal. Ini kan pula undang-undang manusia. Kat situ pula. Saya bukan ustaz, saya bukan ulama, saya bukan pendakwah, tapi ini luahan dari saya.
luahan ramai lagi yang saya tolong sampaikan. Undang-undang manusia, undang-undang agama kita tak boleh nak handle. Ini kan pula undang-undang manusia. Exhaust bising ni semua, blok RZ besar apa ni, Y suku ni apa semua kan. Dia punya ni panjang, nombor plate kecil apa semua. Yang berniaga ni dia dah tahu orang nak buat, saya mau plate kecil tak boleh. Ini JPJ tak lepas, saya tak mau jual. Tak adanya, plate kecil pun dia bangat. Ni exhaust bising. Ni tak boleh jual, ini untuk hiasan saja. Ini exhaust bising, I pasang, jual kat video, buka balik. You bayar saya RM30 untuk exhaust bising. Tak ada ke? Tak ada kan? Sekali pasang exhaust bising, contoh 300, 400 balik bayar. Bisnes. Okey? Tak boleh buat apa dah. Kan? Jadi kat sini maknanya kempen, kempen Kota Kampung, kempen penduduk kampung, persatuan, perumahan, majikan, ahli-ahli politik, kan? Nampak kat situ. Itu sebagai satu idea lah. Kalau nak kecam idea saya ni, kecam lah. Okey? Jadi kat sini macam saya cakap tadi, satu lagi saya nak kongsi pengalaman saya. Okey, adik-adik semua, biarlah exhaust bising ke, side mirror tak pasang ke, nombor plate kecil ke, itu adalah kesalahan undang-undang manusia, undang-undang negara lah senang cerita. Bayar saman. Tapi adik-adik yang lupa, Bismillahirrahmanirrahim apabila ada nak naik motor. Dan jangan lupa solat 5 waktu. Kita nakal kat motor. Kita jahat kat motor. Orang kecam kita kerana motor. Tapi bila orang nampak kita solat, orang akan doakan. Orang akan doakan kita, ya Allah bagusnya motor dia exhaust bising, kan? Moga-moga lepas ni exhaust dia tak bising lah. Bagus dia solat. Kadang-kadang bila kita tengok ada kes-kes, contoh budak muda meninggal dunia kerana kemalangan motosikal. Motor dia memang dia bikin habis lah, okey? Tetapi nampak di ruang-ruang komen tu Al-Fatihah, semoga ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Dan ada juga komen yang adik ni baik, budak ni muda baik lagi, kan? Baik sangat. Tapi macam manalah, ya Allah, nampak? Itu yang penting tu. Jadi pada saya nak kecam lebih-lebih yang geng-geng motor bising RZ ni. Saya pernah. Ni cerita benar ni, saya pernah. Saya tak ingat tapi saya rasa lebih 5 tahun dahulu. Okey, penutup ni best cerita ni. Okey. Saya naik motor Kawasaki GPZ 1100, the only one in Malaysia, Kawasaki. Okey. Saya ni merupakan marshal yang terlatih oleh PDRM. Tapi bila nak jadi marshal ni hanya apabila ada konvoi rasmi ataupun bila ada polis trafik mengiring. Jadi barulah boleh bertugas sebagai marshal. Jadi satu hari ni ride biasa. Kita pergi jemputan kahwin dan juga raya lah. Masa tu raya dan ada majlis jemputan kahwin. Okey, jadi kita orang nak balik daripada majlis kahwin tu di KL, nak balik ke Shah Alam. Kita orang isi minyak. Saya 1100cc, ada 1000cc, ada 750, cc besar lah semua. Paling kecil pun saya rasa 650 kot, macam tu lah. Kita isi minyak. Masa isi minyak tu saya nampak ada seorang budak, dua orang budak muda. Dia naik RZ, tak pakai helmet, dan dia perhatikan kita orang. Saya dah isi minyak dah, saya perhati kenapa dia ni dia tak pakai helmet. Rupanya dia menunggu kami, menunggu konvoi kami untuk bergerak balik. Masa kita orang konvoi biasalah, kan. Masa tiba-tiba RZ ni dia mencilok-cilok, menayangkan skillnya pada kami. Ini kira macam orang kata menganjing ni, menganjing atau bakal lain lah. Jiwa saya nakkan konvoi ni selamat. Bukan konvoi lah, ride ni, okey, bukan konvoi. Macam kita nak, saya tak puas hati. Jadi saya pergi kejar dia dan saya cuba halang dia daripada buat aksi tu. Rupanya bila saya sampai tu, bukan saya nak langgar ke apa, saya sampai, dia tak perasan saya berada di belakang dia. Saya sampai tu saya nak bagi warning, tapi memandangkan disebabkan oleh kerana dia tak ada side mirror, dia tak tahu. Saya tak laju pun. Saya berada di sebelah dia macam ni. Dia nak menghempit ke kanan untuk melakukan aksi agresif dia. Dia hempit saya tanpa sengaja. Motor saya agak goyang, tapi motor dia tak boleh kawal. Gedebuk, gedebak. Memang teruk, kan? Tapi bila kita pandang, saya yakin masih panjang lagi umur itu. Tapi memandangkan kita nak balik, saya cakap dengan grup saya, alhamdulillah grup saya pun faham. Kita abaikan dan kita jalan. Ada yang nak berhenti, tapi saya rasa abaikan. Itu sebagai satu pengajaran lah. Okey. Dan satu lagi saya ingin kongsikan, ini satu lagi lah. Saya juga pernah libat dengan kemalangan.
Selalu bila orang nampak parut di tangan saya ni, okey, boleh nampak parut ni okey, saya buat lawak kan. Mana datang parut ni? Ni cakap ni gaduh, dulu tahan dengan parang kan. Orang tu mati kan. Saya cuma cedera je. Sebab ada perempuan berebut perempuan lah. Perempuan tu nakkan saya tapi lelaki tu tak setuju. Sebenarnya tak pun. Sebenarnya ini bukan tak ada kena dengan parang perempuan pun. Rebutan tak ada. Ini pada tahun 97 saya telah terlibat dengan kemalangan Kawasaki ZXR 250. Okey. Malam minggu. Enjoy. Dan saya masih ingat lagi kawan saya nama Wan, Kajiba Mito 125, Kajiba Lawson ke apa je tu. Dia masa corner tu dia jatuh, saya elak dia, salah langgar divider. Saya 4 bulan di hospital. Tangan saya patah, masuk 2 rod atas bawah dan 12 skru, dan buah pinggang saya sebelah kanan pecah. Jadi itu sebagai satu peringatan atau pengajaran pada diri saya. Bukanlah orang kata berlomba berimpit dan sebagainya, tetapi lupa daratan, lupa pada Allah, solat tinggal. Dan saya lupa masa tu bahawa pemberian pinjaman motor yang dipinjamkan tu, memanglah saya bayar beli, tapi tu dipinjamkan oleh Allah. Dan saya lupa dan saya tak solat. Sebab itu saya cakap tadi, adik-adik semua, exhaust bising ke, side mirror tak pasang ke, nombor plate kecil ke, itu adik jawab dengan saman trafik. Tetapi ingat, jangan lupa solat 5 waktu. Saya bukan orang baik, saya bukan ulama, saya bukan ustaz, tetapi tak salah saya beringat-ingat atau berpesan-pesan kepada adik-adik di luar sana. Assalamualaikum. Tersilap kata, terkasar bahasa, saya daripada hujung rambut sampai hujung kuku jari kaki saya memohon ampun dan maaf jika ada tersilap kata, terkasar bahasa dan sebagainya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.